Laki-laki perempuan ustaz? Laki-laki sama. Laki-laki bila seluar pendek, bawah pada lutut, atas pada lutut, maksudnya dia tak tutup, paha tu ternampak, terbuka. Nak keluar seluar pendek. Dan betapa ramai hari ni orang laki-laki pi supermarket, pi pasar malam, seluar pendek. Perempuan isteri tak salah kata lah, dengan pakai t-shirt tu, t-shirt. Si lelaki pun dihukum fasik, bukan saya hukum, syarak hukum. Hak isteri pun syarak hukum fasik, kedua-duanya tak selamat. Nabi kata semua fasik laki-laki dan perempuan, kesemua munafik laki-laki dan perempuan akan dikeluarkan pada hari itu, ketika bumi Madinah bergegar, di mana Dajjal sedang tunggu di luar daripada Madinah. Dia akan naik bukit Uhud. Siapa pernah pergi umrah, kawasan syuhada Uhud tu adalah dalam video tu ada. Saya pun tak tahu, lambat lagi saya rasa lepas nak upload dalam YouTube kan. Kawasan syuhada Uhud yang tuan-tuan tengok hari ni berpagang kan, yang tu bukan perkuburan asal. Kotak tisu ni kawasan perkuburan Uhud yang hari ni yang tuan-tuan tengok yang dalam pagar tu. Sebelah sini ni, kalau di sini bukit pemanah duduk tang ni. Siapa pernah pergi dia boleh bayang ah. Bukit pemanah tang ni kawasan perkuburan syuhada Uhud yang diketuai oleh Sayyidina Hamzah. Duduk tang ni. Yang ni sebenarnya bukan perkuburan asal. Perkuburan asal duduk sebelah sini, duduk tang ni. Hari ni dibangunkan macam masjid. Saya tengok dululah 1400 tahun yang lalu, setelah habis perang Uhud, Nabi kebumikan syuhada ni di sini. Kemudian berlaku banjir di Madinah, mayat ni terkeluar dan dia terapung. Saya tak tahu cara tanam dulu macam mana, tapi kalau cara tanam hari ni saya tahu. Satgi tak janjilah, nanti bila-bila cerita. Sebab kami masuk dalam perkuburan Ma'lah di Mekah yang orang jarang pi, padahal perkuburan Ma'lah ni jalan kaki je daripada Masjidil Haram. Di situ ada isteri Nabi Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid dan ratusan ataupun ribuan lagi sahabat yang lain duduk dalam tu. Kami masuk situ perkuburan tu dan kami sempat melihat ada orang depa tanam. Ada orang yang baru ditanam. Dan lah tengok tuan, hak tu cerita lain, cerita panjang. Ini cerita ni tak larat pegang tisu ni. Jadi yang ni perkuburan syuhada Uhud. Hak tuan-tuan tengok hari ni, yang asal duduk tang ni sebenarnya. Bila berlaku banjir, mayat ni naik terapung seperti baru dikebumikan lah. Banjir dululah 1400 tahun, 1000 tahun lebih yang lalu. Semua mayat-mayat ni diubah ke sini. Diubah ke sini. Kemudian di depan ni adalah bukit pemanah. Bukit pemanah orang selalu rapat hak tinggi ni. Dia ada dua ketui kan. Ada seketui tu rendah sangat. Rendah ya. Kita naik tu dalam 10 saat boleh. Rendah sangat. Ada yang lain semua orang naik hak tinggi. Bukit pemanah yang asal adalah yang rendah itu. Hak disebut dalam kitab sirah Jabalur Rumah. Yang ni disebutkan oleh ulama-ulama tarikh di Madinah. Ulama-ulama tarikh ni sejarah Islam di Madinah. Bukit Asad adalah bukit yang kecil tu. Kemudian berlaku banjir, hakisan, orang duk rabat apa semua, dia rendah, dia turun, dia rendah di situ. Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata bahwasanya berdiri membelakangkan Uhud dan juga bersetentang dengan Masjid An-Nabawi. Hadis tu saya lupa pula hadis tu. Jadi saya pun cari kedudukan tu.
berdasarkan hadis tu, membelakangkan Uhud dan berdepan dengan Masjid Nabawi. Saya jumpa tempat dia, iaitu kita berdiri atas bukit hak kecil tak saat ni, hak bukit pemanah yang asal, bukan hak tinggi tu. Hak tu bukan yang asal hak bawah tu, tapi dia terhakis. Kita berdiri yang tu, tuan-tuan belakangkan Uhud. Uhud duk tang mana? Yang ni perkuburan Uhud. Depan ni bukit pemanah yang rendah dah tu. Belakang ni Uhud. Uhud ni dia panjang daripada sini macam tu. Tuan-tuan perasan. Jadi kita berdiri tang ni, Uhud duk di belakang. Uhud duk di belakang. Dan menghadap ke depan sini Masjid An-Nabawi. Masjid Nabawi duk tang tu. Tang ni, Masjid Nabawi duk tang ni, tapi jauh lah. Dalam 5 km ataupun 4 km. Nampak lah. Kalau kita berdiri di atas bukit pemanah yang asal ini, menghadap ke Masjid Nabawi, kita akan nampak tiang masjid yang 4 tu. Hadis tu ada dalam peristiwa perang Uhud, di mana ia menunjukkan lokasi berdirinya para sahabat dan Rasulullah di dalam peperangan Uhud. Iaitu, ni baru saya teringat hadis tu. Yang tu bukan hadis Dajjal. Dalam perang Uhud, Nabi kata kedudukan kami ialah di belakang kami bukit Uhud dan di depan kami arah masjid. Bukit pemanah tu lah. Dajjal dia akan naik bukit Uhud ni. Bukit Uhud duk tang ni, dia tinggi panjang tu, panjang. Nabi sebut dalam hadis sahih tu, fayas'adu Uhudan, maka Dajjal akan memanjat Uhud. Bukit Uhud tinggi tuan. Dia akan panjat. Kemudian kata Rasulullah, dia akan melihat masjid. Memang Uhud kalau kita naik, dia menghadap masjid, nampak masjid. Kemudian dia akan sebut hadis yang tuan-tuan pernah saya sebutkan kepada tuan-tuan, iaitu dia tunjukkan Masjid An-Nabawi kepada pengikut-pengikut dia. Al-Qasrul Abyad Masjidu Ahmad, tidakkah kalian melihat istana putih itu? Kan, istana putih Masjid Ahmad. Nah, daripada situ kemudian dia turun. Dia turun daripada bukit Uhud, dia akan pergi ke suatu tempat, fayad'u ruwaqahu. Itu cara bacaan dia. Dia akan meletakkan tentera-tenteranya di situ. Maksudnya dia bergerak dengan tentera. Ustaz, kalau bergerak dengan tentera, kalau dia naik jet, boleh masuk tak Madinah kalau naik jet? Boleh masuk lah. Naik jet, masuk lah. Lapangan terbang pun ada, antarabangsa di Madinah ada, airport, parking lah. Kan, naik pada jauh parking. Tetapi kita akan melihat kebenaran hadis Nabi. Nabi kata dia tak boleh masuk Madinah. Tang ni rumit ni. Rumitnya ialah Dajjal ni dia dengan kuda ke dengan kapal terbang sebenarnya. Sebab tu kita bila hurai Dajjal ni dia naik kapal terbang, kita tak boleh nak 100% dia memang akan naik jet. Jangan. Kita tak tahu. Wallahu alam, boleh jadi. Sebab apa kita jangan terlalu hazm, kita terlalu yakin, kita kata dia akan naik jet. Kalau dia naik jet, masuk teruslah Madinah. Itu antara persoalan dia. Jadi kita kata wallahu alam. Macam mana nak berlaku, nanti kita akan tengok. Okey, kemudian dia pun turun daripada Uhud, dia pergi ke satu tempat yang disebutkan dalam hadis. Bukit itu disebutkan dalam hadis, dan kemudian dia akan mengarahkan kepada tenteranya, kita berkemah di sini. Bukit itu sebahagian ulama, tuan pendapat sebahagian ulama kata, antaranya Dr. Yusuf Qardawi, antaranya juga pakar-pakar tarikh di Madinah, dia berkata bukit itu adalah Bukit Al-Hashimiyah. Hari ini orang panggil Jabal Al-Hashimiyah, iaitu kalau tuan-tuan pergi hari ni, pergi tengok bukit tu, di atas bukit tu ada istana.
Ada dah istana siap dah duduk atas tu. Wallahu alam. Kan? Tapi nampak dia punya kaitan tu ada lah. Betul tak? Kemudian daripada situ akan berlaku apa? Kita tengok. Dan adalah disebutkan dalam hadis Rasulullah. Oh, lebih dah saya ni, lebih dah 9 dah. Tak tengok jam, silap tu, no? Okey, kita baca laju. Dan adalah disebutkan dalam hadis Rasulullah bahawa ketika Dajjal mengepung bandar Madinah, tiba-tiba, yang ni tuan-tuan dah dengar nah cerita ni, bangkit seorang pemuda yang kuat imannya, lelaki yang kuat imannya, sambil berkata kepada sahabat-sahabatnya, demi Allah, aku akan pergi menghadap Dajjal pembohong ini. Hadis sahih ni. Tuan-tuan, laki-laki ni siapa? Siapa pun tak tahu. Pada hari kejadian, pemuda yang beriman ini akan melakukan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah tengok Rasulullah, ustaz, dia pernah hidup dengan Rasulullah tak? Dia orang zaman ni. Zaman kita lah, tak kira lah dia hidup 10 tahun lagi ke, dia sedang membesar ke, dia dah 20 tahun umur dia ke, dah 30 ke, wallahu alam. Tetapi antara tugas lelaki beriman ini ialah dia akan membenarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika mana Dajjal meletakkan tenteranya di kawasan ataupun di atas bukit ni, laki-laki ni dia akan keluar, dia beritahu kat kawan-kawan dia di Madinah, dia kata aku akan keluar demi Allah, aku akan menghadap Dajjal ni.